Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak bantu murid-murid sebagai panduan permohonan UPU online lepasan SPM bagi sesi 2021 dan 2022. Untuk makluman semua murid, permohonan UPU online lepasan SPM telah pun dibuka mulai 4 Januari 2021 yang lalu mulai jam 12 tengah hari dan akan ditutup pada 31 Mac 2021 nanti jam 5 petang. Pembelian nombor unik ID BSN akan boleh mula dibeli mulai Februari 2021. Pemilihan program pengajian boleh dibuat seperti berikut. Bagi lepas SPM adalah berdasarkan keputusan peperiksaan percubaan jika ada mulai 21 Mac 2021 jam 12 tengah hari sehinggalah 31 Mac 2021 jam 5 petang. Bagi pembelian nombor unik ID yang boleh dibeli di BSN Bank Simpanan Nasional mulai Februari nanti, murid-murid haruslah beli dengan kadar segera kerana jualan nombor unik ID akan ditutup sehari lebih awal daripada tarikh tutup permohonan iaitu pada 30 Mac 2021. Para pemohon perlu membayar sejumlah wang sebanyak RM15.60 untuk memberi nombor unik ID ini. Pembelian nombor unik ID mestilah berdasarkan nama dan nombor kad pengenalan ataupun my card pemohon. BSN akan mengeluarkan salinan resit pembayaran bersama-sama dengan nombor unik ID tadi. Murid-murid kena ingat, jangan dedahkan nombor unik ID kepada orang lain kerana ianya adalah sulit. Pembelian adalah secara individu ataupun seorangan melalui kaunter BSN dan jika pemohon atau ibu bapa memiliki akaun Giro BSN, pembelian boleh dibuat melalui mesin automated teller machines atau ATM dan perbankan internet iaitu MyBSN. Dan yang paling penting, pemohon perlu mengemukakan salinan kad pengenalan ataupun my card semasa pembelian nombor unik ID ini. Berikut merupakan kategori permohonan bagi lepasan SPM. Bagi kategori A ialah untuk SPM tahun 2020 iaitu tahun semasa dan bagi kategori B iaitu SPM tahun 2019 dan 2018 iaitu bukan tahun semasa. Kedua-dua kategori A dan B berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam peringkat sijil, asasi, matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda UiTM di Universiti Awam, kolej matrikulasi, politeknik, kolej komuniti dan institut latihan kemahiran awam serta program ijazah sarjana muda perguruan PISMP di IPG. Pemilihan UPU bagi lepasan SPM adalah berpandukan kepada dasar dan kriteria berikut. Yang pertama, pencapaian akademik dalam peperiksaan. Yang kedua, pencapaian dalam aktiviti core curriculum. Yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan yang baik. Yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA Universiti Awam, IPG Institut Pendidikan Guru, KM Kolej Matrikulasi, Politeknik, KK dan ILKA. Yang keenam, lulus temuduga atau ujian bagi program bertemuduga dan ujian. Yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon haruslah mengikut keutamaan. Dan yang ke-8, bilangan tempat yang disediakan oleh UA, IPG, KM, Politeknik, KK dan ILKA mencukupi. Dasar pemilihan adalah berasaskan
prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah core curriculum. Berikut merupakan laluan khas yang melibatkan 4 kumpulan sasar dan padanan data. Yang pertama, OKU, Orang Kelainan Upaya di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Yang kedua, Orang Asli di bawah Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Yang ketiga, Atlet di bawah bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian BSKK KPM. Dan Seksyen Sukan, bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar BPPD KPT. Dan yang keempat, B40 di bawah IKASE, Unit Penyelarasan Pelaksana ICU Jabatan Perdana Menteri. Bantuan Sara Hidup BSH, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. Dan Pendapatan Isi Rumah RM 4,850 dan ke bawah Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2020. Berikut merupakan 15 panduan permohonan UPU lepasan SPM. Yang pertama, pembelian unik ID UPU online. Sila pilih kategori yang betul. Seterusnya, layari portal rasmi UPU di upu.mohe.gov.my dan pastikan kategori anda. Seterusnya, semak syarat kelayakan di e-panduan UPU online dan kira mata merit berdasarkan panduan yang disediakan. Semak juga trend permohonan dan penawaran kursus. Semak laluan kerjaya pilihan dan isi permohonan UPU online. Pastikan anda mengisi maklumat bertanda bintang dengan lengkap. Pilih pilihan program mengikut keutamaan. Lengkapkan borang permohonan dengan baik. Setelah selesai, klik butang simpan. Cetak slip permohonan dan simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan telah pun dibuat. Semakkan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. Jadi, jangan tunggu saat akhir. Mohon segera, okey? Berikut merupakan panduan memilih program. Yang pertama, melepasi syarat am dan syarat khas program, institut dan agensi yang dipilih. Yang kedua, program yang dipilih haruslah program yang diminati. Yang ketiga, memilih program mengikut keutamaan murid-murid. Yang keempat, rujuk kaunselor jika terdapat sesuatu yang kurang pasti. Dan yang kelima, membuat pilihan dalam pelbagai bidang dan institusi ataupun agensi. Terdapat syarat khas iaitu kelayakan khas yang ditetapkan oleh setiap UA, IPG, KM, Politeknik, KK dan ILKA bagi sesuatu program pengajian yang ditawarkan. Pemohon perlulah memenuhi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam syarat khas dalam e-panduan permohonan kemasukan ke UA, IPG, KM, Politeknik, KK dan ILKA. Perlulah diingatkan, program yang mempunyai temu duga atau ujian adalah program yang bertanda hashtag. Jom kita lihat pengiraan markah merit bagi lepasan SPM. Pengiraan markah akademik adalah 90 markah dari 5 mata pelajaran berikut, iaitu matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi atau salah satu dari mata pelajaran berikut, additional science, pengajian kejuruteraan awam, elektrik dan elektronik, mechanical, reka cipta, lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, teknologi kejuruteraan, asas kelestarian, ekonomi rumah tangga, sains rumah tangga, sains pertanian, Information and Communication Technology, Sains Komputer, Prinsip Perakaunan, Perdagangan, Perniagaan, Ekonomi Asas, Ekonomi, Pengetahuan Sains Sukan,
dan pengurusan makanan serta 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Cikgu sebutkan semula 90 markah bagi 5 mata pelajaran utama dan 30 markah bagi 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Nilai grade mata pelajaran bagi tujuan pengiraan markah adalah seperti yang berikut. Bagi grade A tambah adalah 18, A 16, A tolak 14, B tambah 12, B 10, C tambah 8, C 6, D 4, E 2 dan G 0. Kaedah pengiraan merit SPM adalah yang pertama, pengiraan markah akademik iaitu markah mata pelajaran utama aliran tambah markah mata pelajaran terbaik. Yang kedua, pengiraan markah akademik 90% iaitu markah akademik per 120 darab 90 dan pengiraan markah merit iaitu markah akademik 90% tambah markah co-curriculum 10%. Jom kita rujuk rangkuman UPU Online sesi akademik 2021-2022 bagi lepasan SPM. Fasa permohonannya ialah tarikh buka 4 Januari 2021 sehingga 31 Mac 2021. Bilangan pilihan adalah 12 pilihan, wajib isi 6 pilihan. Kedudukan pilihan program temuduga ialah pilihan 1 hingga 2 ialah program pengajian temuduga ke UA dalam pendidikan. Pilihan 1 hingga 4 program pengajian temuduga ke UA, Politeknik, KM dan ILKA dalam bidang bukan pendidikan, dan pilihan 1 hingga 12 program pengajian temuduga ke IPG PISMP. Untuk peringkat ini tiada tapisan syarat pilihan program pengajian. Seterusnya, tarikh pilihan program pengajian bermula pada 21 Mac 2021 sehingga 31 Mac 2021 dan tarikh temuduga atau ujian adalah pada April 2021 sehingga Jun 2021. Saringan temuduga ataupun ujian dijalankan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh institut atau agensi masing-masing. Jom cikgu bantu bagaimana mengisi permohonan kemasukan pelajar ke IPTA, Kolej Matrikulasi, Institut Pendidikan Guru IPG dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA sesi 2021-2022. Pada laman log masuk, pemohon perlulah memasukkan maklumat seperti berikut. Yang pertama, nombor kad pengenalan ataupun my card pemohon, seterusnya kata laluan yang didaftarkan dan program pengajian mengikut kategori permohonan. Hendaklah diambil kira bahawa pemohon perlu daftar akaun baru sebelum memulakan permohonan, dan bagi pemohon yang telah mendaftar dan mengisi permohonan pada sesi pendaftaran lepas, anda boleh terus log masuk menggunakan akaun yang telah dijana. Untuk daftar akaun baru, pada ruangan daftar akaun baru, pemohon wajib mengisi semua maklumat seperti berikut. A. Kad pengenalan atau my card tanpa tanda sengkang seperti yang tertera pada kad pengenalan atau my card pemohon. Seterusnya B. Alamat email. Alamat email hendaklah yang sah. Seterusnya nama ibu. Nama ibu ringkas dan mudah diingati. Soalan keselamatan. Soalan keselamatan beserta jawapan yang mudah diingati. Wajib diisi kedua-dua soalan dan jawapan. Seterusnya, kata laluan. Gabungan nombor dan huruf di antara 6 sehingga 8 askara sebagai contoh ABC 123.
123 ABC atau A123 BC. Seterusnya, pengesahan kata laluan sama seperti kata laluan yang dimasukkan tadi. Setelah berjaya log masuk, pemohon akan ditujukan kepada paparan antarmuka dashboard. Antara fungsi yang disediakan pada paparan ini ialah kategori permohonan yang memaparkan jenis kategori permohonan yang ditawarkan. Seterusnya, syarat kemasukan, pautan kepada e-panduan permohonan kemasukan di link yang tertera. Kemudian, biasiswa, pautan kepada carian tajaan dan pembiayaan berdasarkan link yang diberikan. Seterusnya, trend permohonan, paparan trend permohonan UPU online bagi tempoh 5 tahun. Kemudian, laluan kerjaya. Carian dan paparan laluan kerjaya adalah berdasarkan program pengajian yang ditawarkan. Seterusnya, pentaksiran psikometrik, paparan maklumat psikometrik serta penerangannya. Seterusnya, pengiraan merit. Kalkulator pengiraan merit seperti yang tertera dalam panduan yang diberikan. Kemudian, permohonan. Tekan butang permohonan pada sebelah kiri laman untuk mula membuat permohonan. Pada laman ini, pemohon wajib mengisi semua maklumat seperti yang berikut. Yang pertama, nombor kad pengenalan atau MyKad. Pastikan nombor kad pengenalan yang dipaparkan adalah sama seperti yang tertera pada MyKad pemohon. Seterusnya, nombor kad pengenalan ataupun MyKad adalah nombor kad pengenalan yang didaftarkan semasa peperiksaan. Program pengajian, pastikan program pengajian yang dipaparkan adalah benar dan kategori permohonan sila rujuk pada pautan kategori untuk maklumat lanjut. Kini kita ke maklumat peribadi yang mengandungi nombor kad pengenalan atau MyKad. Maklumat yang dimasukkan semasa pendaftaran sistem. Nombor kad pengenalan ataupun MyKad. Maklumat yang dimasukkan semasa pendaftaran sistem. Maklumat ini penting sekiranya nombor kad pengenalan atau MyKad yang digunakan semasa pendaftaran peperiksaan berbeza dari nombor kad pengenalan sebenar. Seterusnya, alamat surat menyurat wajib diisi. Sila pastikan alamat anda adalah betul. Sebarang kesilapan boleh menyebabkan anda gagal dihubungi. Bandar wajib diisi. Postcode wajib diisi. Sila pastikan hanya nombor sahaja yang dimasukkan. Negeri wajib diisi. Seterusnya, telefon 1 wajib diisi. Sebarang kesilapan semasa mengisi maklumat akan menyebabkan pemohon gagal dihubungi. Telefon 2 dan telefon 3 wajib diisi salah satu. Maklumat ini adalah alternatif sekiranya pemohon tidak dapat dihubungi. Alamat email. Alamat email wajib diisi. Pastikan alamat email adalah sah. Seterusnya, alamat email. Pemohon boleh meletakkan URL video mengenai diri dan URL YouTube sahaja yang dibenarkan. Tempat lahir wajib diisi. Taraf perkahwinan wajib diisi. Maklumat kurang upaya wajib untuk pilih ya ataupun tidak. Jika ya, sila pilih jenis kurang upaya yang disenaraikan. Jenis ketidakupayaan 1 wajib diisi. Jenis ketidakupayaan 2 tidak wajib diisi. Boleh diisi sekiranya ada kelainan upaya lain. Tidak boleh sama dengan jenis cacat yang pertama. Jika ketidakupayaan lain diisi dalam bentuk input teks, nombor pendaftaran OKU jika ada, diisi seperti yang tertera pada kad OKU. Keterangan ketidakupayaan, sila klik contoh sebagai panduan. Seterusnya, maklumat keluarga. Sila isi pada ruangan yang diberikan nombor kad pengenalan, MyKad atau pasport bapa atau penjaga. Wajib diisi. Pemohon boleh memasukkan nombor kad pengenalan, MyKad atau pasport tanpa tanda dash. Contoh, nombor kad pengenalan
seperti yang tertera 12 angka atau nombor pasport seperti yang tertera 10 askara. Seterusnya, pertalian bapa atau penjaga dengan calon wajib diisi. Pilih maklumat pertalian dengan calon dari senarai yang disediakan. Seterusnya, nombor pendaftaran OKU bapa atau penjaga. Jika ada, boleh diisi seperti yang tertera pada kad OKU. Kemudian, nombor kad pengenalan atau MyCard atau pasport ibu atau penjaga wajib diisi. Pemohon boleh memasukkan nombor kad pengenalan atau MyCard atau pasport tanpa tanda dash, contoh nombor kad pengenalan seperti yang tertera 12 angka atau nombor pasport sebanyak 10 askara. Pertalian ibu, penjaga dengan calon wajib diisi. Pilih maklumat pertalian dengan calon dari senarai yang disediakan. Seterusnya, nombor pendaftaran OKU ibu atau penjaga. Jika ada, boleh diisi seperti yang tertera pada kad OKU. Kemudian, tempat tinggal wajib diisi, tanggungan keluarga wajib diisi dan jumlah pendapatan keluarga. Jumlah pendapatan seluruh ahli isi rumah sebagai contoh di paparan yang tertera. Kemudian maklumat akademik. Rajah menunjukkan maklumat akademik SPM. Angka giliran dan tahun SPM akan dipaparkan secara automatik. Seterusnya, maklumat penyata yang juga merupakan maklumat tambahan. Pemohon wajib mengisi jawapan kepada soalan, adakah anda bersetuju menerima wang pendahuluan pinjaman WPP PTPTN? Seterusnya, pemohon wajib mengisi adakah anda mengemukakan permohonan ke agensi lain selain bahagian kemasukan pejabat IPTA BKPA. Seterusnya, pemohon wajib mengisi adakah anda bersetuju untuk membenarkan data peribadi anda dibekalkan untuk kegunaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pemohon wajib mengisi bagaimanakah anda mengetahui tentang UPU online. Seterusnya, pemohon akan dibawa kepada maklumat pengesahan permohonan dan lupa kata laluan. Bagi ruangan lupa kata laluan, sila masukkan maklumat seperti yang tertera untuk reset kata laluan. Semua medan adalah wajib diisi. Setelah itu, tekan butang simpan dan notifikasi kata laluan berjaya dikemaskini akan dipaparkan. Seterusnya, pemohon boleh log masuk menggunakan kata laluan yang baru. Murid-murid mesti ingin mengetahui bagaimanakah pemilihan pelajar dilakukan. Berikut merupakan informasi kenapa berjaya. Yang pertama, borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online. Yang kedua, memenuhi syarat khas program pengajian. Yang ketiga, ada kekosongan tempat. Yang keempat, berjaya dalam saringan temuduga ataupun ujian. Dan yang kelima, kedudukan merit yang tinggi. Apakah yang menyebabkan permohonan pelajar gagal? Yang pertama, kerana tidak menekan butang hantar. Yang kedua, tidak memenuhi syarat khas program pengajian. Yang ketiga, tiada kekosongan tempat, terutamanya program yang kompetitif. Yang keempat, gagal dalam saringan temuduga ujian. Dan yang kelima, kedudukan merit yang rendah. Sebelum cikgu tamatkan sesi panduan permohonan ini, berikut merupakan tarikh-tarikh penting kemasukan pelajar lepasan SPM bagi sesi akademik 2021 dan 2022. Bermula dengan fasa permohonan mulai 4 Januari 2021 sehingga 31 Mac 2021. Seterusnya, proses temuduga atau ujian mulai April 2021 sehingga Jun 2021. Seterusnya, fasa pengemaskinian adalah 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Dan yang terakhir, tarikh hebahan pada minggu ketiga bulan Julai
2021. Itu sahaja daripada cikgu. Semoga berjaya. Bye.